Hai semua, bertemu lagi di channel Sekadar Berita. Cerita ringan, tapi bermakna. Hari ini, saya akan berkongsi kepada Anda semua sebuah cerita misteri yang ramai tidak mengetahuinya. Kisah harta karun Jepun pada waktu Perang Dunia Kedua, yaitu emas yang dipercayai masih tersembunyi di Sabah. Kisahnya begini. Ramai orang percaya, jauh di pedalaman Sabah, tersimpan harta karun bernilai ratusan juta ringgit. Emas, permata, dan artifak perang yang didakwa disembunyikan oleh tentera Jepun sebelum mereka berundur. Lebih mengejutkan, ada saksi yang mendakwa melihat askar membawa peti kayu besar ke dalam hutan sebelum kawasan itu ditutup semula dan tidak pernah dijumpai hingga hari ini. Sehingga hari ini, misteri itu masih belum terungkai. Ada yang kata harta tersebut berada di bawah tanah ranau. Ada yang percaya ia tersembunyi di dalam gua tambunan. Dan ada pula dakwaan bahawa sebahagiannya telah ditemui secara rahsia. Namun persoalan yang membuat ramai tidak boleh tidur malam ialah di manakah sebenarnya lokasi harta itu disembunyikan? Berapakah nilai sebenar harta tersebut hari ini? Dan yang paling penting, adakah ia masih belum ditemui? Kisah ini bukan sekadar cerita dongeng kampung. Ia mempunyai catatan sejarah, saksi hidup, serta penemuan kecil yang terus berlaku dari masa ke masa. Untuk memahami asal-usul kisah ini, kita perlu kembali ke era paling gelap dalam sejarah Borneo Utara. Ketika Jepun menakluki wilayah ini semasa Perang Dunia Kedua. Ketika itu, dikatakan ada segelintir tentera Jepun kononnya merampas emas, barang kemas, artifak budaya dan kekayaan daripada komuniti tempatan, pedagang, lombong serta wilayah jajahan mereka di Asia Tenggara tanpa pengetahuan ketua mereka. Ada teori yang mengatakan bahawa sebahagian besar rampasan ini diarahkan ke Borneo untuk disembunyikan sebelum Jepun berundur. Laluan Death March, Sandakan, Ranau, Kota Kinabalu menjadi kunci penting dalam teori ini. Ribuan tawanan perang dipaksa berjalan dari Sandakan ke Ranau dalam keadaan yang sangat perit. Menurut beberapa saksi, kononnya tentera Jepun membawa bersama peti-peti kayu berat yang tidak pernah ditemui selepas itu. Ada dakwaan bahawa sebelum mereka berundur, tentera menyembunyikan sesuatu di hutan, kemudian menutup kembali kawasan tersebut dan menandakan lokasi dengan tanda rahsia pada pokok tertentu. Di kawasan pedalaman Ranau dan Tambunan, terdapat gua-gua terpencil yang dikatakan pernah digunakan sebagai tempat simpanan sementara. Gua dengan pintu masuk sempit, tetapi ruang dalam yang luas menjadi lokasi strategik untuk menyimpan barang berharga daripada dikesan pihak luar. Selepas Jepun menyerah kalah pada tahun 1945, ramai askar yang terlibat dalam operasi penyimpanan harta ini tidak kembali. Sumpah kerahsiaan tentera Jepun ketika itu menekankan bahawa maklumat penting mesti dibawa bersama hingga akhir hayat, menjadikan lokasi sebenar semakin sukar diketahui. Namun beberapa tahun selepas perang, penduduk tempatan mula menemui petunjuk yang mencetuskan pelbagai teori. Ada yang menjumpai duit shilling Jepun, barangan tentera, dan serpihan peti kayu tertanam di tanah. Terdapat juga kisah pembalak yang mendakwa menemui jongkong emas kecil yang tertanam dalam lumpur sungai, walaupun kebenarannya sukar disahkan. Selain penemuan kecil ini, terdapat juga maklumat secara lisan daripada pemburu harta karun di Sabah bahawa kawasan Kota Marudu, Pitas dan Kudat dipercayai menjadi lokasi terakhir harta itu dilihat. Menurut mereka, pada waktu itu tentera Jepun hampir kalah dan sedang berundur menuju ke Filipina. Sebelum berundur sepenuhnya, mereka didakwa menyembunyikan sebahagian harta di kawasan utara Sabah. Di beberapa lokasi sekitar Kota Marudu umpamanya, terdapat laporan tentang lubang-lubang baharu yang muncul di kawasan bukit dan hutan, dipercayai digali oleh pencari harta karun moden yang cuba menjejak lokasi simpanan terakhir tersebut.
Lebih menarik, terdapat laporan tidak rasmi bahwa kerajaan Jepun pernah menghantar pasukan penyelidik ke Sabah beberapa dekad selepas perang. Walaupun tujuan rasmi mereka dikatakan untuk mencari lokasi kubur perang, ramai percaya misi utama mereka adalah untuk menjejak harta yang hilang. Beberapa kumpulan pemburu harta profesional dari luar negara juga dilaporkan menjalankan ekspedisi menggunakan teknologi modern seperti radar bawah tanah dan pengesan logam industri. Namun sehingga kini, tiada penemuan besar diumumkan kepada umum. Ada teori mengatakan bahawa harta tersebut sebenarnya sebahagian daripada apa yang dikenali sebagai Yamashita's Gold, legenda harta karun Jepun paling terkenal di dunia. Menurut teori ini, sebahagian harta mungkin dibawa semula ke Filipina sebelum dihantar keluar dari Asia. Tetapi teori lain pula mendakwa bahawa Sabah menjadi lokasi simpanan terakhir kerana bentuk muka buminya yang sesuai untuk menyembunyikan sesuatu dalam jangka masa sangat lama. Sabah mempunyai hutan tebal, gunung ganang, gua bawah tanah dan sungai deras yang menjadikannya lokasi ideal untuk menyorokkan sesuatu tanpa mudah dikesan. Jika benar harta itu disembunyikan di sini, peluang untuk menemuinya adalah sangat tipis, kecuali seseorang mengetahui tanda rahasianya. Soalnya kini, jika benar harta itu masih berada di Sabah, siapakah yang layak memilikinya? Kerajaan Malaysia? Kerajaan Jepun? Warisan masyarakat tempatan? Atau sesiapa sahaja yang menemuinya? Isu ini bukan sekadar tentang emas, tetapi melibatkan hak warisan budaya, tuntutan sejarah, dan persoalan undang-undang antarabangsa. Ada juga teori yang mengatakan bahawa jika harta itu sebenarnya sudah ditemui, ia mungkin disimpan secara senyap oleh pihak tertentu bagi mengelakkan tuntutan global. Dan inilah yang membuatkan misteri ini terus hidup. Setiap tahun, muncul individu baharu yang mencuba mencari harta karun Jepun di Sabah, walaupun risiko dan cabarannya besar. Dan selagi tiada penemuan rasmi dibuat, persoalan ini akan terus menjadi tanda tanya. Harta karun Jepun di Sabah mungkin sekadar legenda, tetapi mungkin juga kebenaran yang sedang menunggu untuk dibongkar. Persoalannya, di manakah lokasi sebenar harta itu? Berapakah nilai sebenarnya hari ini? Dan adakah ia masih belum ditemui? Mungkin suatu hari nanti, seseorang akan menjumpainya dan mengubah sejarah negara kita selama-lamanya.